Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam berbahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Aqia Muhammad Idris, saudara Yi, ZZZ, saudara Mustafa Ilyas. Terima kasih saban malam menemani saya, saudara Zamri TJ, saudara Azrul Jalil. Apa khabar saudara Osman Kamarudin, anak Pok Ya. Saudara Syuami Ari, anak Pok Ya ni masih di Kelantan rasanya saudara. Saudara Asyaka, saudara Aziz Muhammad, Sabash ex-Afim so ID. Begitu juga dengan saudara Ilyas Muhammad, saudara Shah Ibrahim, saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah Kelantan, saudara Yaumon, saudara Osman Kamarudin, saudara Puan Kamaria, saudara Megat Syahrudin, saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah Kelantan, saudara Ilyas Muhammad. Begitu juga saudara Muhammad Raimi Mat Sidik. Salam untuk rakan-rakan semua. Saudara Air Mata MKT juga dari Tanah Merah Kelantan. Saudara Abu Samah dari Bandar Bukit Puchong. Raja Kamal Raja Bazian dari Sungai Petani. Puan Rosmini dari Pontian, terima kasih. Saudara Muhammad Kapli, Waalaikumsalam, salam madani katanya. Saudara Nordin Din, saudara Azizul Mak Yusof, salam madani dari bangsa. Saudara Azizul, saudara Shan Gopal, saudara Ahmad Fauza, salam pencerahan. Saudara Ridwan Malik, itu juga Puan Hamidah Kamat, saudara Arifin Abdul Halim, saudara Rusini Korengot dari Sarawak, apa khabar? Moga sihat. Saudara Nordin Arifin dari Indra Mahkota Kuantan, saudara Jebat Pembela, saudara dari Kulim Kedah hadir. Saudara Abu Nems, saudara Muhammad Yusuf Ishak, terima kasih. Puan Siti Rafi'ah dari Teluk Intan Perak, saudara Mustafa Hamid dari Pasir Gudang Johor, saudara Ramli Kazim daripada Keluang Johor, apa khabar orang Keluang? Saudara Abu Nem, begitu juga Limut dari Kuala Kedah, saudara Muhammad Hashim Muhammad Din dari Kemayan, saudara Said Abdul Hakim Jaafar daripada Singapura. Katanya Singapura tadi hujan lebat, alhamdulillah sejuklah sikit. Saudara Nur Azman dari Pokok Sena, saudara Abu Nem, salam pau. Dan saudara Alias Abdul Latif, saudara Richard Bakri, saudara Puan Umi Kalsum, saudara Muhammad Radhi, saudara Puan Nur Maria, Edith Tahir, I'm with smile ni. Saudara Asrul Siwan dari Bandung, apa khabar saudara Azrul? Itu juga Pak Chu dari Langkap, malam ni di rumah dah balik lah dari Teluk Senangin, moga sihat walafiat. Begitu juga saudara Rahim Aim dari Dungun Terengganu, saudara Kamis Nadi dari Bahau, kata Bahau clear. Saudara Muhammad Asri Dir dari Kuantan, saudara John Kelabu daripada Sungai Petani, dari Semeling Sungai Petani, saudara Wan M. Bakri, salam perjuangan. Ruby Din dari Pijak Pelajaya bersama pasangannya, saudara Marzuki Saad dari Changlun Kedah, tempat kelahiran saya tu. Saudara bin Haji Arsyad bin Haji Arisat Saberan, saudara Syed Abdul Hakim Jaafar, dia kata semuanya dalam keadaan baik dan sihat, alhamdulillah. Saudara Syed bin Yahya, saudara Lim, saudara Abdullah Makno, saudara Zamri Ibrahim, Puan Kalsum, saudara Di Anwar, saudara. Begitu juga saudara Puan Dayang Selha, ZD Izwan, apa khabar? Saudara Hashim Atan, selamat malam. Saudara Oping Temu, saudara Encik Sazali, saudara Rosna Wati dari Perlis, dan saudara. Begitu juga Rafi Rosli, apa khabar Rafi'i Rosli, saudara, moga sihat. Saudara Teti Hashim dari Melaka, saudara Syaha, saudara Wan Is, begitu juga saudara Zaini Dayang Selha, Puan Rashidah Ahmad dari Kota Singapura, saudara Nazri Baharudin, Perindu Kristal dari Batu Pahat, begitu juga Rizana Ani, terima kasih. Saudara Saad Saleh, saudara Hafiz Azara, Edith Tahir, just listening, no merepek-king. Saudara Pozi Mai, salam madani. Saudara Yus Aidra, Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang, katanya Pasir Gudang pun hujan tadi, saudara. Saudara Liwan Ding, saudara Puan Noria Hassan, saudara Pozi Mai, salam madani. Saudara Amy Danish, itu juga Metren 69, saudara Mansur dari Pulau Pangkor Perak, apa khabar orang Pangkok? Moga sihat, no. Saudara Mat Rin, apa khabar orang Langkawi?
Saudara Abdul Hamid dari Kuantan. Raja Rosli, Raja Sulong. Apa khabar aku? Saudara Ahmad Map. Itu juga Saudara Muhammad Asri Masri dari Putrajaya. Saudara Rahman bin Abdullah dari Johor Bahru. John Ringo. Saudara Liwan, Saudara Nuriah Hassan, Puan Nuriah Hassan, ya. Yus Aideras, Abi Arifin dari Johor Bahru. Semoga semuanya sihat belaka saya. Perindu Kristen, minta ulas sikit dan kat siang, tak tahu sabar lah tengok saudara. Saudara diri Alice 3, saudara DSJ, boleh bincang pasal kes Nur Mahathir tak? Semalam saya dah bercakap lah saudara Datuk Sri Johan, saya dah bercakap semalam kemarin. Cerita ni kita tunggulah apa kenyataan daripada pihak polis. Pihak polis pun dah siap, pun dah lengkap lah. Terpulang kepada Jabatan Peguam Negara. Ya, Puan Nur Aziah Azizan, apa khabar? Katanya always watching together with husband. Alhamdulillah, syukur, suka saya dengar bila dengar Puan Nur Aziah bersama dengan suaminya menonton. Itu Haji Azhar, Saudara Azizul Abdul Hamid, Waalaikumsalam, Saudara Syafi'i Mat Yusof, Saudara Ahmad Daman-Huri, Qoyum Amri, Saudara Gani Satar dari Sabah. Baik saudara, Mak Piah Mentol, Madam K, Bai Chef Tahir, Sas, dan yang mana tak sempat saya santuni, saya mohon maaf lah saudara. Itu pun letih juga saudara. Saudara Alias Abdul Latif dia kata sirih pulang ke Gagang. Ya saudara saya. Hari yang cik. Baik saudara, kita harus meneruskan pencerahan ini. Life must go on saudara. Hari ini saudara, hari Ahad 4 Jun. Yang merupakan hari yang ke-1172. Serangan virus sebut masih ada lagi. Saya tak boleh nak sebut. Kalau sebut nanti diganggu oleh teman-teman mereka penyedia laman ini. Dia tak boleh sebut penyakit itu. Tak tahulah macam mana saudara. Peraturan mereka ikut sajalah saudara. Bagaimanapun saya mengharap teman-teman pastikan melakukan penjarakan sosial, jaga kebersihan diri sebab virus itu masih berada lagi. Ya saudara Encik Sazli. Dia tu masuk gear 6. Tak boleh satu-satu saudara Sazli. Ruangan saya ini mengajar teman-teman untuk sedikit bersabar. Wa'amilus sabirin, saudara. Ya? Kita masuk segmen e-commerce dulu. Teman-teman nak berniaga. Jadi kita menigalakkan. Jadi kepada mereka yang mau berniaga, bolehlah hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241 bagi membolehkan saya mewawarkan produk anda. Saudara, Al-Azhar memasarkan Serangi Al-Bakhurnya. Seperti macam mana kita gunakan kemian, satu rumah wangi, dan juga wangian berupa parfum dari tanah Arab yang dibuat berasaskan daripada pati kayu gaharu. Saudara, kalau tak dapat hubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah. Siti Farehah boleh anda hubungi di talian 017-711-4300, saudara. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah dan juga produknya simpulan kasih Cik Siti. Harga rahmah. Samping itu jangan lupa juga saudara, Popia Sira Lady Maria. Ini makanan kegemaran saya, sedap. Kalau saudara mendengar bicara saya sambil kita melabun, makan Popia Sira Lady Maria, rasa rangup, pedas dan manis, tentulah mengasyikkan. Harga rahmah saudara, murah. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Untuk teman-teman check out apa dia proksi Melayu dalam bentuk orang kampung mudah faham. Proksi kalau saya ikut proklasi, beliau kan proklasi Cik Put, proklamasi, itu himpunan katanya. Ulanglah saudara. Baik saudara, kalau anda yang ingin nak berniaga, tak ada modal, sebab Puan Ros Chun, dia sedang mencari teman-teman untuk menjadi ejen syarikatnya, iaitu syarikat Amirus Super Carrier, untuk memasarkan makanan sihat berasaskan oat carrier. Ya saudara, bahan-bahan dalam makanan tersebut adalah kurma, madu, delima, aprikot, ubi bit, chia seed, vitamin C dan kolagen. Ini juga merupakan makanan berasaskan sunnah. Saudara, itu kurma, madu dan delima. Baik saudara, boleh hubungi Puan Ros Chun di talian 012-257-5917 untuk membolehkan anda menjadi ejen kepada beliau. Okey? Sekap je saudara. E-commerce pendek dia 45 minit. Terima kasih kerana anda memberi kebenaran kepada saya untuk mewawarkan produk ini. Baik saudara.
kita masuk segmen naluri kehidupan. Sebab itu saya kata sabar dulu saudara. Gear 1, gear 2, gear 3. Ini masuk gear 3 saudara. Naluri kehidupan ni penting untuk kita menghayatinya. Kerana sebenarnya saudara, rezeki yang berkat adalah rezeki yang diperolehi dari sumber-sumber yang halal. Walaupun sedikit saudara. Terdapat banyak dalil dalam Al-Quran dan hadis yang sahih tentang amalan-amalan yang boleh dilakukan oleh para hambanya untuk mendapatkan kemurahan rezeki. Saudara, kerana Allah SWT berfirman, maksudnya saudara, dan sekiranya penduduk sesebuah negeri beriman serta bertakwa, tentu kami akan membuka kepada mereka itu pintu kurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Ini petikan daripada ayat daripada surah Al-A'raf, ayat yang ke-96. Rezeki yang diberkati oleh Allah SWT adalah rezeki yang mencukupi, walaupun sedikit saudara. Seperti mana sabda baginda Rasulullah SAW, makanan untuk seorang mencukupi untuk 2 orang, makanan untuk 2 orang mencukupi untuk 4 orang, dan makanan untuk 4 orang mencukupi untuk 8 orang. Artinya rezeki itu secara berganda saudara. Ini hadis riwayat Muslim. Kita juga saudara dianjurkan untuk sentiasa beristighfar dan bertaubat yang dapat memberi keberkatan serta kemurahan rezeki. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad, iaitu sesiapa yang memperbanyakkan istighfar, Allah menjadikan baginya jalan keluar dari segala kesusahan dan jalan keluar bagi segala kesempitan hidup, serta mengurniakan rezeki yang tidak disangka-sangka. Saudara, kita letakkanlah segala-galanya rezeki daripada Allah SWT, saudara. Amalan bersedekah juga turut membantu dalam membuka pintu rezeki seorang hamba. Kerana Allah SWT berfirman, maksudnya saudara, katakanlah, duhai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki antara hamba-hambanya, dan dia juga menyempitkan baginya, dan apa-apa saja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah juga sebaik-baik pemberi rezeki. Ini daripada surah Sabah, ayat 9. Jadi semoga kita sentiasa bersedekah, sentiasa beristighfar, bertaubat kepada Allah SWT, memperakui keagungan ilahi. InsyaAllah saudara, rezeki datang tak menentu. Boleh datang dari langit, dari bumi, dari pelbagai sudut saudara. Ingat saudara, rezeki itu adalah datangnya daripada Allah SWT, bukan dari sesiapa. Saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini petikan daripada ungkapan kata-kata almarhum Buya Hamka. Saya rasa sesuai untuk kita hayati bersama. Apabila Buya Hamka menyatakan, jika saat agamamu dan bangsamu dihina dan kamu masih berdiam diri, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Itu bahasa orang dulu-dulu saudara. Dia menyindir, memberi peringatan, tak direct. Kalau bahasa sekarang ni, kalau agamamu, bangsa kamu, diri kamu dihina, mati lebih baik. Itu bahasa kita. Tapi bahasa Buya Hamka, jika saat agamamu dan bangsamu dihina dan kamu masih berdiam, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Itu kata Buya Hamka, agar kita semua dapat menghayatinya dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita, bahawa kita tidak ada toleransi untuk kita dalam perjuangan mempertahankan agama, bangsa dan negara kita saudara. Bumi ini adalah medan perjuangan. Kita berjuang untuk mencapai ke tahap untuk berada di jannah nanti dalam keadaan yang selesa. Saudara, harmoniskan keluarga saudara. Baik saudara, dalam keharmonian ini kita santun pula pantun Pak Nazil. Pak Cu, saya minta maaf Pak Cu, saya tak dapat untuk menyiarkan gambar kerana saya tak tahu nak masukkan. Maklum saja, saya dah tua saudara. Kata Pak Nazil, ini pantun Pak Nazil daripada Perlis. Terima kasih Pak Nazil. Katanya, lemak berlidah sambal kerang, jeruk pala makan di laman. Pengundi muda, ilmunya kurang, ditambah pula kurang pengalaman. Itu masalah kadang-kadang bila pengundi muda ni, mereka dalam usia 18 tahun. Mungkinlah kurang pengalaman. Sebab itu kita perlu menyemai dan memberitahu, menjelaskan kepada mereka apa sebenarnya situasi politik sementara saat ini saudara. Tambah Pak Nazir lagi, goreng mentarang rebung buluh, nasi dagang disedia ke Hafsah.
sudah terang lagi bersuluh seperti memegang benang basah. Setengah orang kata macam nak menegakkan benang yang basah. Benda yang tak betul dikatakan betul. Itu keadaan sekarang ni. Jadi Pak Nazim menegur kita supaya kita sentiasa faham dan mengerti suasana negara kita ini, saudara. Macam-macam cerita timbul sekarang ni. Tambah-tambah lagi hadirnya menjelang musim pilihan raya 6 lembah negeri, saudara. Bagaimanapun, saya masih memperingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kalau kita bimbang seandainya pimpinan berbelanja wang negara tanpa had, maka negara akan muflis. Ini pernah berlaku, saudara. Sekarang ni hutang negara kita pun dah 1.5 triliun apabila pimpinan terdahulu berbelanja tanpa had. 1.5 triliun bukan sedikit, saudara. Hebat mereka. Dan saya ingin memberi peringatan. Mungkin ini membosankan anda, tapi saya terpaksa menyatakan juga, kalau saya tak buat begini, pasti saya akan ditegur oleh peguam saya. Dia kata bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel, maka itu semua adalah tanggungjawab anda dan saya tidak bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik, matlamatnya sekadar memberi pencerahan dan informasi. Seandainya ada pandangan dan juga ulasan dari saya, kita mesti berpegang pada prinsip. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu prinsip kita, saudara. Kalau saudara nak menyantuni, tak ada masalah. Cuma harapan saya, santunilah, hantarlah, gunakan bahasa-bahasa yang mulia, yang baik, yang ada adab dan sopan santunnya. Jangan celupar, jangan memaki hamun, ataupun menuduh orang itu dan ini. Saya tak izinkan, saudara. Bagi saya, segala-galanya, kita harus bersikap dan juga memegang prinsip berharmonis sama kaum. Negara kita ini, saudara, tertegak dengan keharmonian. Jadi gunakanlah bahasa yang baik, bahasa yang harmonis, demi lestari untuk mewujudkan bahawa kita adalah warga cinta damai, saudara. Baik, saudara, masuk G4, saya nak beri penjelasan bahawa saya diberitahu dan saya melihat hari ini dalam media, dalam media awani, dalam berita harian, juga dalam sinar, menyatakan bahawa lebih 30 orang pesawah di Melaka saat ini terjejas ekoran gangguan sumber air dan kesan daripada perubahan klimat. Jadi mengakibatkan aktiviti tanaman padi di Kampung Pinang, Batang Tiga di Melaka dengan keluasan kawasan lebih 145 hektar. Sawah padi mereka terjejas teruk ekoran tiada sistem pengairan yang baik selain situasi cuaca panas sejak beberapa bulan lalu. Saya mengharapkan saudara Rauf, selaku Ketua Menteri yang baru, tolonglah tangani warga kita di Kampung Pinang, Batang Tiga di Melaka yang mengalami kesukaran untuk mendapat bekalan air. Kerana menurut Ketua Kelompok Pesawah Padi Kampung Pinang, Saudara Muhammad Syakirin Mat Zan, sawah padi mereka mengalami kekurangan sumber air dan kerja-kerja membajak serta proses menabur benih yang sepatutnya dilakukan pada April lalu tergendala. Jadi sebab panas, tak ada hujan, jadi dalam situasi itu, ia menyebabkan sebahagian padi yang ditanam pada musim sebelum ini tidak dapat dituai, sehingga bertukar menjadi padi bentat. Padi bentat tak jadi, saudara, hampa. Itu orang kata kutampi padi hampa yang tinggal, saudara. Jadi justru itu para pesawah padi kau sebut berharap agar kerajaan, pimpinan saudara Dato' Sri Ketua Menteri yang baru, saudara Rauf, Datuk Seri Rauf Yusof dapat menyelesaikan masalah mereka. Kerana kalau boleh percepatkanlah projek pengairan yang dijanjikan sebelum ini. Paling tidak pun banner lah, longkang pun tak apalah, agar air dapat dialirkan dari Sungai Kelebang di kawasan tanah tersebut. Itu harapan rakyat, saya harus menyuarakan. Saya mengharapkan sahabat saya, Datuk Ketua Menteri yang baru dapatlah melaksanakan apa yang dijanjikan. Tak banyak mana pun, kesian, 30 pesawah, lebih 30 orang pesawah, seluas 145 hektar. Macam mana Melaka nanti tak ada padi kot, tak ada beras. Itu di Melaka. Berbeza pula di Kuantan Pahang.
Saya difahamkan sekarang ini mungkin musim panas satu hal, dan kesan daripada tiada lagi, tiada banyak lagi pesanan daripada negara China mengakibatkan longgokan durian. Kalau saudara nak pergi ke Kuantan, sekarang ni longgokan durian di tepi jalan begitu banyak. Malahan harga durian Musang King pun sudah jatuh. Dulu RM70 sekilo. Sekarang sampai RM20 ke RM30 saja. Malahan ada yang sebakul RM50 saja. Begitu banyak sekarang ni. Ini adalah faktor kerana durian dia keluar serentak. Dari Melaka datang, dia hantar juga ke Kuantan, daripada Johor, dan durian-durian yang dihasilkan dari Pahang mengakibatkan harga durian jatuh. Itu keadaan saya. Malahan dulu durian-durian ini dieksport ke negara China. Sebagaimana saya dah beritahu 2-3 minggu lalu, negara China juga saat ini mengeluarkan durian yang begitu banyak. Iaitu sekitar dalam 20,000 hektar. Di China, mereka telah berjaya menanam pokok durian, dan durian-durian di China telah pun menghasilkan. Hasilnya sebagaimana durian Musang King, durian kunyit, udang merah dan sebagainya. Tentulah bila tiada lagi ruang untuk banyak mengeksport, harga itu akan jatuh. Musim, cuma saya pesan pada kawan-kawan yang ada berlemah jantung, janganlah makan durian banyak-banyak. Dan sekarang ni pun tak sesuai, suasana panas ni. Saya pun tadi anak saya beli durian, saya makan sulas saja. Itu pun pijau sebadan saudara. Saudara, di negara kita, tapi di negara Indonesia, hari ni nampak saya pun tak tahu kenapa. Tiba-tiba nampak gayanya gempa bumi sudah pun melanda di negara Indonesia. Hari ini saja 2 ledakan gempa bumi berlaku. Tengah hari tadi jam 12.52 di waktu Jakarta, gempa bumi tercetus di Papua, itu wilayah timur Indonesia, dengan pusat gempa bumi di 58 km barat daya Membramo Raya Regency pada kedalaman 10 km di bawah tanah. Demikian menurut laporan agensi Xinhua. Dan awal pagi tadi, gempa bumi berukuran 6.0 pada skala Richter turut menggegarkan wilayah Maluku di timur Indonesia. Jadi demikian menurut agensi meteorologi, klimatologi dan geofizik negara itu. Gegaran tersebut berlaku pada jam 7.25 pagi waktu tempatan, dengan pusat gempa terletak di 154 km barat laut daerah Kepulauan Tanimba, iaitu di Maluku Tenggara Barat, dengan kedalaman 153 km di bawah dasar laut. Demikian juga laporan daripada Xinhua yang membetik agensi itu. Bagaimanapun, gempa bumi itu tidaklah berpotensi mencetuskan ombak besar. Namun, gegaran itu terasa. Memanglah Indonesia selalunya sering berlaku gempa bumi dan ledakan gunung berapi. Sebab itu saya katakan, banyakkanlah kita beramal ibadat. Saudara, saya selalu meminjam seni kata lagu-lagu ABGID. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah laku kita yang bangga dengan dosa-dosa, saudara. Saya cuma menerima kiriman daripada sahabat saya, saudara Muhammad Sofri Syafi'i dari Kota Baru. Saya pun terkejut apabila beliau melaporkan bahawa di Kota Baru, dia kata bil TNB, katanya bil tenaga elektrik, dulu dia bayar 400 sebulan, dan sekarang katanya yang terbaru dia terima adalah RM700 sebulan. Dia minta saya komen, dasar apakah ini? Ya, ini saya tak boleh nak komen lah, sebab saya dah TNB telah pun menyatakan bahawa kalau kita menggunakan elektrik yang banyak, maka subsidi itu mungkin dikurangkan. Wallahu a'lam bisawab. Tapi bagaimanapun, saya mengharapkan agar pimpinan di syarikat tenaga nasional dapat mempertimbangkan, kerana kegunaan elektrik tentulah berganda-ganda musim panas ini. Yang ada alat pengawal dingin, tentulah mereka akan memasangnya. Yang ada kipas angin sepanjang hari lah, saudara. Dan saya mengharapkan agar bil tenaga elektrik yang digunakan oleh saudara Muhammad Sobri Syafi'i, dia dulu, bila di Kelantan, saudara, dulu bilnya dah RM400. Sekarang ni naik pada RM700. Saya geleng kepala. Inilah yang bakal dialami oleh rakyat kalaulah mereka yang berada di syarikat-syarikat GLC hanya meletakkan aspek keuntungan saja. Fikirkanlah juga tentang rakyat, saya. Dan saya bila melihat keadaan begini, kita dengar dulu, saudara. Saya mendengar bahawa Yang Mahmud Menteri Besar Kelantan
dia ada bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, membincangkan permasalahan tentang air Kelantan Sdn Bhd, di mana warga di Kelantan dah tak tahan dah. Saban hari airnya seperti air TO, seperti teh susu. Teh tarik lah saudara, memang berkarat teruk. Jadi dia adakan pertemuan. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa pihaknya bersetuju, tak ada masalah. Kerajaan pasti akan berusaha untuk menangani permasalahan air di Kelantan. Tapi bagaimanapun, kalau mengikut perbincangan, saya difahamkan bahawa AKSB minta 8 bilion ringgit. 8 bilion itu, sebab itu akhirnya perbincangan itu tidak dapat diteruskan, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim kata mestilah dikaji semula. Ini kerana saya lihat apakah dengan adanya pertemuan itu tiba-tiba digandakan, dinaikkan jumlah, sedangkan bajet awal perbelanjaan adalah sebanyak 5.3 bilion. Bagaimana pula bila ada pertemuan nak bincang Perdana Menteri itu naik 8 bilion? Dalam apa kiriman yang saya dapat, saya lihat saudara, antara program pengurangan NRW harganya 1.7 bilion. Kemudian program pembangunan takungan pinggiran sungai 2.1 bilion. Program Bina Era Mini, saudara, IRA Mini 120 juta. Program Bina IRA baru 740 juta. Program menaik taraf IRA sedia ada 300 juta. Program pengurusan aset 70 juta. Jadi jumlah keseluruhannya cuma 5.03 bilion. Jadi kenapa pula yang diminta 8 bilion lebih? Jadi lebih dekat 3 bilion saja. Ini yang saya kata kenapalah dia orang ni. Minta yang betul lah. Kalau 5 bilion, 5 bilion lah. Sebab itu mungkin lah. Saya tak kata itu ditolak. Tapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri minta supaya benda ini dikaji semula. Dalam keadaan Perdana Menteri dia tegas untuk sentiasa tidak mahu melihat berlakunya ketirisan, dan wang rakyat harus dibelanjakan mengikut yang ditetapkan. Bukan boleh sembrono, saudara. Saya juga menerima kiriman. Hari ini saya nak cerita sikit-sikit tentang kemelut, kepincangan, saudara. Apabila saya melihat dalam media sosial yang dihantar kepada saya, menurut CEO ataupun ketua pengarah syarikat penerbangan Malaysia, iaitu Tan Sri Abdul Aziz Abdul Rahman, dalam culipannya dia menyatakan sewaktu beliau bersara, MAS ada punya simpanan sebanyak 5 bilion ringgit. MAS, waktu beliau tinggalkan syarikat MAS, masa itu lapangan terbang di Subang dulu saya. Bila beliau meninggalkan syarikat penerbangan Malaysia Airlines, itu MAS, menurut Tan Sri Abdul Aziz Rahman, dia meninggalkan simpanan sebanyak 5 bilion ringgit saja. Tetapi syarikat itu telah dihancurkan oleh legasi Dr. Mahathir dengan membawa masuk CEO ataupun ketua-ketua pegawai eksekutif kroni yang mengakibatnya MAS kerugian sehingga 12 bilion ringgit. Jadi kita harus fikirkanlah secara dalam keadaan begini. Waktu diwujudkan MAS, diusahakan, MAS dia dulu bersama dengan syarikat penerbangan Singapura. Kemudian Malaysia Airlines dulu MSA, Malaysian Singapore Airlines. Kemudian bila berlaku pemisahan antara Malaysia dengan Singapura, kita mewujudkan syarikat kita sendiri. Dan orang yang bertanggungjawab untuk membangunkan syarikat Malaysia Airlines ini, MAS ini, adalah Tan Sri Abdul Aziz Abdul Rahman selaku pengarah urusan. Kemudian tukar pada CEO jawatannya saya. Dan beliau meninggalkan 5 bilion ringgit. Tiba-tiba sekarang ni katanya CEO itu akibat mengganti ramainya CEO, akhirnya sehingga kini 12 bilion ringgit MAS berhutang, bukan naik. Itu keadaannya. Itu saya rasalah harus kita fikirkan bersama. Inilah saya katakan kesan kebejatan yang berlaku dalam negara kita. Saya mengharapkan agar jika benarlah ada sebarang salah guna kuasa atau sebarang kepincangan, sewajarnya lah pihak berkuasa mengkaji. Sebab secara di bawah akta anti rasuah, walaupun 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, benda itu tetap boleh dicongkir semula. Saudara Cik CTP, salam cerita damai. Saudara Muhammad Yusuf Bahiran,
Terima kasih Saudara Saleh Leh. MKT UMNO katanya lebih power dari setiausaha. Katanya Fuad tak boleh ditegur. Macam mana boleh begitu pula saudara? Sepatutnya bila nak tegurlah. Semalam saya dah bagi tahu. Ini kesan daripada teguran daripada Datuk Dr. Muhammad Fuad Zakasi. Dia menegur. Dia bukan tembak kaki sendiri, tidak. Dia menegur agar Yang Berhormat Saudara Rafizi Ramli berusaha untuk memperbaiki ekonomi. Kerana sepanjang musim kempen dulu banyak formulanya. Jadi kata apa dah jadi. Jadi dengan teguran itu maka dianggap sebagai seolah nak tembak kaki sendiri. Saya rasa tak betul. UMNO tidak pernah sunyi dengan pemimpinnya yang sentiasa meletakkan kepentingan rakyat. Kalau tak betul, dia pasti akan bertanya, akan melontarkan persoalan ini. Bukan niatnya untuk memalukan atau memburukkan kepimpinan. Itu keadaan secara memang tidak sunyi. Tambah-tambah lagi bila hampirnya musim Perhimpunan Agung UMNO. Saudara dengarlah nanti. Sebab itu Ketua Pergerakan Pemuda Datuk Dr. Iqmal dia bagi tahu bahawa kali ini pemuda tak nak undang sesiapa sebab kami nak berbincang secara adik-beradik. Memang begitulah. Memanglah pemuda memang tegas dengan keputusan dan suara-suara anak muda yang pasti akan dilontarkan. Jadi eloklah orang lain tak dengar, biarlah sama-sama kami bersama pemuda dalam lingkungan adik-beradik katanya. Jadi dalam Perhimpunan Agung UMNO saya yakinlah para perwakilan pasti saya Darwish pastilah para perwakilan akan mengutarakan persoalan-persoalan yang menyangkut soal rakyat. Saya menjangkakan isu yang paling besar yang akan dilontarkan adalah tentang kebejatan kehidupan. Tidak dinafikan sekarang, saudara. Saudara ikan darat. Jadi MKT pun tembak direct. Tak. Pergilah jumpa depan-depan. Bukan rakyat biasa nak guna media massa. Itu pun betul juga. Tetapi kadang-kadang dah tegur. Mungkin nak buat pertemuan pun susah. Maklum sajalah sekarang ni menteri-menteri kita pun susah juga saudara. Untuk dihubungi. Nak berjumpa pun susah. Muhammad Syariul Ain dia kata Pakatan Harapan sekali pun tak pernah komplain atau tegur Menteri UMNO. Saya tak tahulah persoalan itu saudara. Kita harus berlapang dada. Soalnya teguran itu anggaplah itu sebagai kritikan yang membina, bukan untuk merosakkan peribadi dan sebagainya. UMNO tidak sunyi dengan pemimpinnya yang sentiasa kena balun dengan ahli-ahlinya saudara. Baik saudara. Dalam keadaan begini kita masuk segmen politik saudara. Kerana kalau kita melihat dari 3 pilihan raya yang lalu, warga orang Melayu kita yang berpecah belah saudara. Warga daripada masyarakat India, daripada masyarakat keturunan Cina, mereka padu saudara. 3 kali mereka menolak Barisan Nasional. Malahan majoriti yang kita harapkan daripada mereka tak dapat. Meskipun UMNO ada dia punya wakil daripada MCA, tapi ternyata warga mereka telah pun menolak calon-calon yang diturunkan oleh UMNO Barisan Nasional walaupun daripada keturunan Cina, itu daripada parti MCA dan MIC saudara. Jadi keadaan begini kita harus memikirkan secara jelas dan tuntas. Memang benar banyak orang minta supaya kita bertanding secara solo. Kalau bertanding secara solo bukanlah artinya kita berada dalam kesepakatan bersama. Dan kabarnya saudara, Pakatan Harapan, kabarnya lah, ini bukan betul lagi saudara, masih lagi dalam perbincangan, kabarnya di negeri Selangor. Selangor ni adalah tumpuan. Sebab ada orang mengatakan mereka boleh dapat 33 kursi. Saya senyum saja saudara. Nak dapat macam mana? Tapi kabarnya Pakatan Harapan telah pun menawarkan kepada Barisan Nasional, khususnya UMNO, sejumlah 10 kursi untuk ditandingi. Bagaimanapun pemimpin UMNO Barisan Nasional berhasrat kalau boleh hendakkan 17 kursi. Ini jadi perbincangan yang belum tuntas sepenuhnya. Antara kursi-kursi yang disebut untuk diminta oleh UMNO adalah kursi Dewan Undangan Negeri Sungai Kandis, Kuala Kubu Baru, Dengkil, Sungai Ramal dan Sentosa. Kabarnya lah saudara, ini bukan benda yang betul, tapi saya dengar-dengar begitu kawan-kawan bagi tahu. Kalau Dun Sungai Kandis dulu Datuk Lokman bertanding selepas pilihan raya umum, tapi UMNO kalah. Kalah kepada calon daripada Perikatan Nasional tak silap saya. Kemudian Kuala Kubu Baru. Kuala Kubu Baru ni tentulah kalau nak diberi pun mungkin UMNO minta supaya dapat diagihkan kepada calon daripada MCA.
Tapi kursi Kuala Kubu baru ini dimenangi oleh calon daripada DAP. Begitu juga Dengkil. Sungai Ramal pula kursi itu dimenangi oleh Amanah. Bagaimana Amanah bertoleransi? Kalau Amanah berlapan dada, tak apalah, hampa bertanding lah. Jadi, sebab pembagian kursinya antara Amanah dengan Pakatan dengan Barisan Nasional, masing-masing dapat 10 kursi. 10 Amanah, 10 UMNO, dan 19 Pakatan Harapan. Itu Perikatan Parti Keadilan. Itu je dapatan saya. Ini kabar-kabarnya lah saya. Jadi 10 kerusi yang kononnya ditawarkan kepada UMNO adalah Sungai Air Tawar, kemudian Sungai Panjang, Ulu Bernam, Sungai Burung, Jeram, Kuang, Gombak Setia, Semenyih, Pai Jaras. Saudara, itu antaranya, dan termasuk Dengkil juga saudara rasanya. Jadi kalau keadaan begitu, kalau 10 kerusi ini, bagi saya lah, sebab itu hari kita cuma menang 5 kerusi saja. Tak tahulah saudara. Bagaimanapun saya mengucapkan selamat berjuang lah kepada Datuk Seri Megat Zulkarnain selaku Ketua Perhubungan UMNO Selangor. Bersilatlah cari jalan macam mana. Tapi kadang-kadang saya merasakan nak berebut-rebut pun tak guna juga. Yang paling penting kita pasti menang. Itu je yang penting. Bergaduh sama sendiri akhirnya kita kalah tak guna juga saudara. Sebab kadang-kadang saya bila menung saudara, saya tengok lataran. Kadang-kadang saya kata kita ni ada masanya politik negara kita ni begitu berselirat saudara. Malahan ada kalanya boleh dilihat macam joke of the town. Saya ambil contoh saudara. Contohnya dulu Tan Sri Haji Hadi Awang dia kata Dr. Mahathir itu Mahazalim. Dulu saudara. Kemudian dijawab oleh Dr. Mahathir, adalah berlaku sekapi-mekapi sesat kena. Malahan pada 12 November 2022, tanggal 12 November 2022 tahun lepas ya, Dr. Mahathir kata negara bakal menghadapi banyak masalah jika ditadbir oleh PAS. Itu kata dia saudara dalam rekod yang saya dapat. Dari itu Tan Sri Muhyiddin pula kata PAS parti sesat. Itu boleh kita dengar saudara. Duhai. Mahathir pula, Dr. Mahathir pula mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin itu sebagai pengkhianat yang menikam belakangnya. Rasa sakit oi katanya. Dan terkini saudara, ketiga-tiga mereka ni berkumpul dalam satu pasukan. Maka jadilah saya katakan joke of the century. Itulah, politik ni bukan satu benda yang kekal. Banyak orang bertanya dengan saya macam mana politik. Saya kata politik tidak ada teman yang berkekalan, tidak ada musuh yang berkekalan. Dr. Mahathir dengan Tan Sri Muhyiddin punyalah marah tuan lagi yang satu tahu. Dia tikam belakang saya sakit, artinya tak ada maaf lah. Saudara Azizul Abdul Hamid jangan bagi muka pada PM Bersatu PAS di Selangor. Saudara Azizul Abdul Hamid, saya kata saya tak tahulah, terpulanglah pada pengundi saya. Tapi saya melihat Selangor ini adalah lembah kelang yang penuh dengan kekayaan. Dan ramai warga-warga dari seluruh negara berkumpul di sini untuk mencari dan mempertingkatkan penghidupan mereka. Jadi kalaulah satu-satu parti itu yang tidak menyantuni soal aspek ekonomi, aspek kehidupan rakyat, susah rakyat nak terima. Saudara Ion Skyrock dia kata, brother ingat tak anak buah di London? Siapa dia saudara? Dan saya melihat tadi saudara, saya ingat lagi pada 8 Ogos 2012, tahun 2012 dulu Haji Hadi kata PAS wajib sokong DAP. Saya ketawa saya bila tengok benda begitu. Dan kalau sokong UMNO haram. Itu tahun 2012. Tapi bila berlakunya Muafakat Nasional boleh pula. Jadi saudara, janganlah, saya haraplah saudara, jangan kita terperangkap ataupun mudah terikut dengan cakap orang percaya itu. No, kita harus membuat keputusan kita sendiri. Kita lihat, kita selidiki tiap-tiap pimpinan. Yang mana yang baik kita sokonglah. Yang mana tak baik tak payahlah kita nak maki hamun saudara. Saya tak bersetuju kalau dalam media sosial ini digunakan maki hamun, orang tu tak kena, orang tak betul dan sebagainya. Saudara, sebab saya melihat sekarang ni bagaimana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi menegur, sebab dia beritahu selaku pengurusi Barisan Nasional, dia mintalah supaya MCA
jangan berkecil hati dalam pilihan raya negeri kali ini. Ini jelas kerana kursi-kursi yang diperolehi atau yang akan dapat oleh UMNO Barisan Nasional dah tak banyak. Saudara, kerjasama antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan adalah realiti politik baru dalam kerajaan. Jadi, setiap parti harus menyantuni keberadaan parti-parti lain dalam kerajaan perpaduan. Itu kata Presiden UMNO. Jadi, MCA tidaklah perlu berkecil hati dengan kerjasama erat di antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, khususnya bila dalam Pakatan Harapan itu ada parti DAP. Jadi MCA tak boleh nak kecil hati. Sebab mereka akan minta supaya nak bertanding juga kawasan. Mana boleh dah dalam satu pasukan, mana boleh kita benarkan sesama kita bertelagah atau bertempur. Jadi masa untuk UMNO terus move on harus terlaksana walaupun tanpa MCA. Kerana hari ini dalam gagasan Pakatan Harapan ada parti yang mewakili warga bangsa Cina, iaitu parti DAP. Sedangkan MCA tak ada. Dua kursi yang MCA ada pun itulah dua kawasan di mana dulu kita bagi pada hanya dimenangi oleh orang kursi-kursi yang majoritinya datang daripada pengundi-pengundi majoriti Melayu. Jadi mereka tidak lagi boleh nak mengatakan bahawa mereka mewakili masyarakat ataupun keturunan Cina untuk berada dalam pasukan kerajaan. Kita dulu bila kita tubuhkan daripada perikatan, kemudian daripada perikatan Barisan Nasional, kita mengharapkan agar MCA benar-benar dapat mewakili warga bangsa keturunan Cina. Tapi ini tidak tercapai dah 4-5 pilihan raya dah. Malahan pilihan raya terakhir sekali, dulu ada juga yang menang kawasan-kawasannya, tapi pilihan raya yang ke-14 ni, yang ke-15 baru ni, ruyup habis. Artinya warga keturunan Cina sudah pun menolak MCA. Sebab itu saya melihat secara kenyataan daripada Setiausaha UMNO, Setiausaha Perhubungan UMNO negeri Johor yang juga selaku Ketua UMNO bahagian Teberau, iaitu Dato' Abdul Halim Sulaiman. Jadi dia kata bila MCA, Setiausaha Agung MCA menyelar Presiden UMNO dengan komen-komennya, sikap itu, bila Chong Sin Woon selaku Setiausaha Agung MCA, dia dengan angkuh dia kata Datuk Seri Zahid tak sepatutnya membuat kenyataan begitu. Tak sepatutnya. Jadi saya hairanlah. Saya pun bersetuju dengan pandangan Dato' Abdul Halim Sulaiman. Dia seolah memberi amaran kepada Datuk Seri Zahid supaya berhati-hati apabila mengeluarkan kenyataan mengenai kerjasama antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Jadi MCA haruslah memahami bahawa Presiden Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Zahid, beliau berhak untuk mengeluarkan kenyataan. Jadi apakah hanya MCA saja yang berhak untuk bercakap, untuk memberikan apa-apa kenyataan berkaitan dengan sokongan Barisan Nasional kepada sesiapa pun yang bukan dari kalangan pengundi Melayu. Jadi kata Dato' Alim, saya nak tunjuk ajar pada Chong sikit lah supaya dia faham konsep parti komponen BN. Yang bercakap itu pengurusi BN, dan dia bercakap atas kapasiti ketua parti komponen. Dan dia ada hak untuk bercakap begitu sebab label dia adalah pengurusi, bukannya label Setiausaha Agung. Jadi untuk apa Chong nak pertikaikan kedudukan Zahid untuk bercakap atas platform Barisan Nasional? MCA mungkin salah faham dan kecil hati dengan kenyataan Datuk Zahid kerana mereka merasakan seperti dipinggirkan oleh UMNO. Itu realiti sekarang saya. Saya dah bercakap, yang susah hati sekarang ni, yang tak boleh tidur malam adalah pimpinan daripada MCA. Mengenangkan untung nasib mereka dalam musim pilihan raya di 6 buah negeri. Apakah ada peruntukan kerusi untuk mereka tandingi? UMNO sendiri pun terus dalam keadaan struggle untuk berbincang, nak minta letakkan calon-calonnya. Bagaimana pula nak memikirkan soal daripada MCA dan sebagainya. Kerana dalam Pakatan Harapan sudah ada wakil daripada masyarakat Cina, iaitu daripada DAP. Ini masalahnya, sebab itu mereka dalam keadaan yang kebingungan lah bagi saya. Jadi kita harus melihat, kalau gini keadaannya, MCA saya dah cakap, besar kemungkinan kalau MCA nak keluar daripada gabungan Barisan Nasional pun tak ada masalah. Sebab terbukti dah 3 pilihan raya, mereka gagal untuk menarik sokongan daripada kalangan masyarakat bukan Melayu, sebagaimana yang kita harapkan. Dan kalau itu berlaku, nak kata macam mana, kita harus menerima jajaran baru dalam politik. Politik itu sifatnya dinamik, dinamika saudara.
Itu saya mengharapkan agar teman-teman faham. Kalau MCA tak ada ditandingi, kalau MCA buat bising, faham sajalah. Saudara Buyunglah Kusan, ini kata apa, Buyunglah Kusum, UMNO dah tolak MCA sebab UMNO dah ada DAP. Tidak begitu sifatnya saudara. Kita bukan menolak. Realitinya saudara, bahawa keadaan sekarang ini, kerusi-kerusi yang ada di kawasan yang majoriti pengundi-pengundinya terdiri daripada masyarakat Cina, sudah dimiliki oleh DAP. Mana-mana mungkin dalam kesepakatan itu kita minta supaya mereka beralah bagi pada MCA. Satu benda yang agak impossible. Jadi Muhammad Azhar Abdullah jadi UMNO pun berusaha sendirilah, kena fahamlah. Sebab UMNO sendiri pun berusaha. Malahan waktu kita bagi kepada MCA bertanding di kawasannya, di kawasan Melayu, bagai nak rak kita berusaha, pun kalah juga. Yang menang dua saja, satu di Aitam, satu di Tanjung Piai. Kawasan lain kuyuk. Begitu juga untuk MIC. Pengundi-pengundi di mana yang bukanlah majoriti saja, yang agak ramai pengundi daripada keturunan India, mereka sudah menolak MIC. Dan kita cuma letakkan calon tu hari. Contohnya macam di Tapah, majoritinya bukan majoriti warga India, majoriti kawasan Melayu. Itu keadaannya saudara. Saya haraplah apabila dalam musim pemilihan kali ini, bila mereka mau memesongkan, saudara Samsul Tradeford, betul lah, MCA bukan lagi wakil masyarakat keturunan Cina. Kita dulu waktu negara ini diasaskan, bila kita nak menuntut kemerdekaan, British kata mesti ada wakil daripada masyarakat Cina, mesti ada wakil daripada masyarakat India, dan masyarakat Melayu sebagai majoriti. Jadi kita terima dengan hati yang lapang, terbuka, tak ada masalah. Itulah wujudnya perikatan. Masa itu mereka menyokong, pengundi-pengundi keturunan Cina menyokong MCA, kuat MCA. Tapi selepas tahun 2000 semakin menurun, dan pilihan raya lepas memang gulung tikar lah. Kalau tak ada pengundi-pengundi Melayu di Tanjung Piai dan juga di Aitam, saya ingat bungkus juga. Kalau orang Melayu tak sokong, bungkus. Tapi UMNO ni sentiasa berlapang dada, memberi kesempatan. Tapi sekarang nak marah macam mana dalam musim pilihan raya di 6 buah negeri? Inilah rentetan daripada pilihan raya lepas. Jadi saya haraplah ke kawan-kawan supaya saudara Samsul Tradeford betul lah, masyarakat India mereka sokong Parti Keadilan. Jadi nak buat macam mana sekarang ni? Ini yang menjadi sekarang ni. Bagaimanapun, untuk di Negeri Pantai Timur, saya nak bercakap kali ini dengan Negeri Pantai Timur, di Kelantan khususnya, bahawa memang ada ruang UMNO boleh mendapat kemenangan asalkan tidak berlaku budaya cah keting lagi. Di samping itu, pimpinan UMNO Kelantan mesti menurunkan calon-calon muka baru. Kalau yang ada Dr. Hegeh yang begitu, rakyat pun dah bosan. Sebab itu, UMNO Kelantan perlu mengadakan satu konvensyen di peringkat negeri dan di peringkat bahagian. Saya harus juga memikirkan dana-dana yang diturunkan itu mesti bersasar. Dulu ada, bukan tak ada, dana-dana pilihan raya diturunkan, tetapi banyaknya lebur tengah jalan. Lihatlah sendiri apa yang berlaku. Bagaimana dana yang diperuntukkan oleh UMNO kepada pemimpin UMNO waktu itu. Tapi sekarang ni dia dah keluar. Saya tak mau sebut nama orang je lah, saudara. Biarlah benda itu dalam siasatan pihak polis ataupun SPRM. Banyak dana untuk pengundi-pengundi luar. Dia tak silap saya dalam 30 juta. Itu masa pilihan raya yang ke-14 dulu. Bagi pada orang UMNO. Wang itu dilesapkan. Itu yang kata dana-dana pilihan raya politik tidak bersasar. Dan sepatutnya pemimpin-pemimpin UMNO yang mereka pun ramai juga berada di Kuala Lumpur, di Kota Raya, saudara, mereka harus mendekati pengundi luar. Sebab yang mencorakkan pola politik di Kelantan adalah pengundi-pengundi dari luar. Mereka balik waktu mengundi. Kalau fikiran mereka tidak disantuni, kalau dia kat Kuala Lumpur tak dipeduli, sepatut jumpa. Adakah pertemuan, Dan paling penting, saya mintalah agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, harus mengumumkan nama-nama calon lebih awal. Supaya tak adalah lagi nak cah keting dan sebagainya. Dan calon-calon yang nama dah tahu, dia dapat turun menyantuni rakyat. Kalau adalah yang tersinggung kerana tak dapat jadi calon, bolehlah disantuni di saat-saat lebih awal sebelum saat akhir. Ini bila berlaku saat akhir,
berlakunya perubahan calon, maka berlaku sabotaj. Itu dia kata cah keting. Aku tak dapat, biar semua kalah. Ini masalah yang berlaku dalam UMNO di Kelantan. Saya yakin untuk pimpinan hari ini di Kelantan, budaya itu sudah pun. Nak katakan tak ada, tak boleh. Tapi berkurangan saudara. Jadi dalam keadaan begini, seharusnya calon-calon yang dikenal pasti, itulah. Kalau dia dipilih di kawasan Tanah Merah, ataupun di kawasan Gua Musang, ataupun di kawasan Jeli, calon-calon dah dikenal pasti. Dan biarlah dia bawa kerja. Santuni rakyat. Kalau rumah kenduri kena pergi. Dia budaya politik di Kelantan ni, budaya memang sentuhan. Sentuhan rakyat itu penting. Dia tak boleh datang dengan kereta besar, hanya menghadiri untuk forum-forum aja. Orang Kelantan tak terima benda begitu. Mereka lebih suka duduk sambil makan nasi belauk, sambil makan nasi dagang, malam-malam mengeteh ataupun colek. Bila bulan puasa tu duduk. Tak ada. Jadi tidak ada perbezaan ataupun tidak ada kasta yang memisahkan antara rakyat dengan pemimpin. Itu yang diharapkan oleh warga Kelantan. Tapi pemimpin UMNO ni dulu ni sombong. Saya dah bercakap dulu pun. Rumah besar, rakyat tengok. Macam mana dia ni? Meniaga apa ni? Tiba-tiba boleh buat mahligai besar. Rakyat susah. Sekarang ni saya lihat pula sudah beralih. Nampak-nampaknya yang bagaimana disiarkan gambar oleh Wan Husin ditunjuk saya pun terkejut. Bagaimana ahli parlimen kawasan Pasir Mas daripada PAS. Wow, besarnya rumah. Saya nampak budaya itu dah menjangkit ke sana. Jadi UMNO harus merubah saudara. Dan kita pula, ini saya nak bagi tahu pada pemimpin UMNO di Kelantan. Janganlah kita buat sasaran tu hanya sekadar untuk sedap hati. Ini boleh. Hamba boleh menang. Tak boleh begitu. Cakap yang betul. Yang ni susah. Kampung ni kuat. Kenapa begitu? 1, 2, 3, 4. Dan atasi masalah itu. Dan cari kaedah. Macam mana nak menang di kawasan-kawasan DUN. Bukan hanya cakap, kalau lantik hamba boleh menang. Orang lain tak sah. Calon saya. Jadi kalau itu keadaannya, sampai bila UMNO Kelantan mau maju? Tak payahlah saudara. Dengan mewujudkan isu-isu untuk memecah belahkan perpaduan rakyat. Saya tak setuju. Saya tidak amat bersetuju dengan budaya yang ada hari ini. Tunjuk kekuatan, adanya majlis besar-besaran. Lepas tu, majlis itu bukan untuk menyantuni rakyat. Majlis Fiesta Maki Hamun. Saya dengar, bukan saya tak dengar saudara. Tak tengok dalam media sosial. Contoh, apa yang berlaku di Selangor. Pemimpin datang daripada Kedah, berucap. Jadi orang Selangor boleh tepuk tangan pula. Apabila mereka yang memberi syarahan, memberi ceramah, kutuk habis-habisan. Saya pun tak tahu. Kalau saya lah, saya tinggalkan majlis tu. Tak ada keperluan untuk kita dengar orang maki hamun. Cuba kita nak tahu. Okey, kamu datang di Kedah. Ceritalah perbandingan antara Kedah dengan Selangor. Kami di Kedah, kami buat begini. Harapnya Selangor begini. Jadi kita tenang. Ini tidak, saudara. Saudara Mat Sepana. Saya ingin menjelaskan, politik kita sudah memasuki era baru. Rakyat nak tahu sebenarnya apa yang akan kita lakukan. Apa tawaran yang UMNO mau berikan kepada rakyat, khususnya di Kelantan. Saudara. Saudara Ion Skyrok sokong Abah PAS sudah sedekah. Saya beginilah saudara, cerita tengah soal sedekah ke dan sebagainya. Itu biar pihak berkuasa. Kalau ada korupsi, maka pihak berkuasa lah yang akan melakukan pendedahan. Bukan kita saudara. Saudara Buyung laku som ni. UMNO dah 34 tahun. Dah 34 tahun UMNO berusaha untuk mengubah kerajaan. Tapi kerana mereka, saya tak kata tak bijak saja, kerana mereka ni selalunya bodoh sombong. Bagi pandangan tak nak dengar. Kita kata jangan wujudkan perpaduan di kalangan rakyat. Calon-calon turun, jangan sombong. Ini balik ke Kota Baru dengan kapal terbang pesawat. Hebat. Ambil, betul ada pula driver pergi ke pejabat. Dan pejabat itu sunyi bila ketiadaan calon-calon ataupun mereka jadi ketua bahagian. Sepatutnya kalau pun ada masalah, biarlah kaki tangan itu menangani. Ajar kaki tangan kita ni. Ini kalau ada masalah, kita selesaikan. Sebab di Kelantan, saudara, warga Kelantan kebanyakannya, mereka banyak terlibat dalam sektor perniagaan. Orang Kelantan ni suka berniaga. Jadi galakan perlu diberikan. Sebab itu semalam saya bercakap berkali-kali. Saya mengatakan apa jadi pada GLC. Itu syarikat-syarikat yang ditubuhkan oleh kerajaan.
hasil dari buah fikiran pejuang-pejuang bangsa daripada UMNO. Lahirnya MARA pada 1964. Kongres Ekonomi Melayu menuntut agar Raida itu dijadikan MARA. Tapi kenapa MARA jadi sunyi sepi? Kenapa medan MARA sunyi sepi? Lesu. Sepatutnya medan MARA itu tempat dilihat kegiatan warga bangsa Melayu kita ni berniaga dengan kerancakan. Tapi kalau tidak diberi bantuan, sewanya tinggi. Kemudian tempatnya, lokasinya pula tak dipikirkan bagaimana cukup parking. Dan peniaga-peniaga begitu tidak dibantu. Akhirnya mereka meminjam daripada Along. Lagi masalah lah. Ada pula amanah ikhtiar. Tiap-tiap minggu kena bayar. Fikirlah sesuatu selalu one off. Bukanlah orang Melayu ni mesti diberi duit hari-hari. Tidak. Berikan mereka joran. Berikan mereka umpan supaya mereka boleh memancing ikan. Jangan tiap-tiap tahun bila nak raya ulur 1,200. Itu bukan. Beri mereka peluang untuk berniaga. Macam di Kelantan. Kita ada syarikat Batik MARA. Perbesarkanlah. Biarkanlah apa yang ada di pasar Siti Khatijah, saudara. So, dibesarkan lagi medan MARA untuk berniaga. Jadi sebab orang Kelantan suka berniaga. Saudara. Meniaga makanan, meniaga pakaian, macam-macam. Malahan mereka sanggup membawa pakaian-pakaian yang dibawa daripada Siam, daripada Thailand. Apa yang ada di Padang Besar tu dibawa pergi Kota Baru untuk dijual. Asalkan boleh meniaga. Orang Kelantan memang minatnya berniaga. Saudara, kalau boleh dikatakan setiap rumah di Kelantan tu, mereka tak minat bekerja. Bekerja dengan kerajaan ataupun bekerja dengan syarikat-syarikat. Mereka lebih minat untuk berniaga. Memang pun sebab perniagaan itu adalah 9/10 daripada bidang untuk mencari rezeki yang disukai oleh baginda Rasulullah. 9/10. Jadi orang Kelantan dia suka berniaga. Jadi pemimpin-pemimpin di Kelantan kena memikir upaya bagaimana nak membantu. Bukanlah membantu dengan bagi duit, tidak. Tapi kita ada MARA. Kita ada Kesedah. Tapi masalah Kesedah, lantik orang situ, orang tak tentu, sakau 28 juta. Sepatutnya 28 juta itu untuk rakyat di Kelantan. Kesedah. Untuk membangunkan. Kalau mereka ada ladang. Tak berlaku. Duit kena sakau tengah jalan. Kita ada RISDA. Kita ada Felda. Kita ada Kesedah, RISDA, Felkra. MARA. Ini syarikat-syarikat yang diwujudkan. Hasil daripada pemikiran warga bangsa daripada UMNO. Yang sepatutnya dinikmati oleh rakyat. Tetapi kadang-kadang sikap pemimpin, bukan pemimpin saja, kadang mereka-mereka yang berada, yang diberi amanah untuk mentadbir GRC ini, mereka banyak mewujudkan birokrasi, banyak menyusahkan. Bukan untuk menyenangkan. Sepatutnya kehadiran mereka adalah untuk menyenangkan. Kalau dia sebagai pegawai MARA, ada pegawai orang datang berjumpa dengan pegawai MARA, saya nak bincang. Sila duduk. Apa cerita? Habiskan masa, tak mengapa. Ni saya nak buat berniaga. Tolong bagi input. Contoh saya katakan, saya nak buka kedai tayar lah. Contoh saudara. Jumpa dengan pegawai MARA. Okey, nak buat kedai tayar, modalnya begini. Kedainya begitu. Macam mana pekerja you? Saya, tak apa. MARA ada mempunyai TVET. Kita mempunyai college Giat MARA. MARA mempunyai college yang menghasilkan pelajar-pelajarnya dalam bidang otomotif. Sepatutnya mereka lepasan daripada college, daripada ITM. Itu atas tinggi sikit lagi saya bertaraf insinyur. Tapi bawah lagi TVET, yang boleh jadi supervisor, yang boleh jadi mekanik. Mereka inilah dikumpulkan. Okey, awak nak apa? Nak buka kedai tayar ya? Alright. Saya boleh bakat pada awak 5 orang pekerja. Dan modalnya begini. MARA juga akan berusaha berbincang dengan pihak bank misalnya. Bagaimana kita nak membantu dia ni supaya dapat mewujudkan sebuah kedai tayar. Tapi tak ada saya. Akhirnya, sekecil-kecil perniagaan lah, yang paling sukar kita tengok, kedai tayar atau kedai mekanik kereta yang dimiliki oleh warga bangsa kita. Saudara seli-seli nak ajak saya ngopi di mana? Esok cuti, boleh ngopi, tak ada masalah. Tapi besok saya nak pergi kedai yang membuat mie rebus dan juga rojak daripada Kedah di sekitar Kota Damansara ni.
Sebab saya dah janji, saya nak pergi, kita nak mempromosikan perniagaan orang bangsa kita. Saya secara terus terang saya katakan, sedaya upaya, saya lebih suka berusaha meningkatkan ekonomi warga bangsa kita. Kerana saya yakin, ini bumi yang kita pijak. Ini negara kita. Kita adalah warisan kemerdekaan yang diperjuangkan oleh pemimpin-pemimpin besar kita dahulu, saudara. Seharusnya, kitalah yang menikmatinya. Tapi kenapa kita hanya melihat? Kita cuma melihat dengan mata yang sayu. Sebab itulah, anak kecil main api. Tak maaf, saudara. Tak maaf. Dalam keadaan begini, saudara, maklum sajalah. Dah tua-tua begini, panas hujan, hidung pun nak bersin saja. Saya ulangi, janganlah sampai lagu warisan. Anak kecil main api, terbakar hatinya yang sepi. Air mata darah bercampur keringat. Bumi dipijak, bumi milik orang. Jangan jadikan keadaan itu menjadi realiti. Berusahalah kita untuk membangunkan bangsa kita, memajukan negara kita. Inilah warisan yang kita harus pertahankan, biarpun dengan ketitisan darah terakhir. Jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.